usul nahu ni yang cerita ni Dr. Nihak Musa Jordan. Kalau buku dia tu An-Nahwul Arabi semua ada kat situ lah sebenarnya. Yang saudara ngajar tu pun Madaris Nahwiyah. Madaris Nahwiyah. Ni bukunya saya bawa. So kita tengoklah perkembangan bagaimana Nahwu peringkat awal kan. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. So datangnya si Bawahi apa semua. So kurun pertama dia kenalah dengan subjek dengan yang anak. Dia kena lepas tu sebab yang kajian research paper satu saya kaitan dengan hadis hadis yang tak bagi ustazah. So radu hadis tu. So saya tengok kat yang paper ustazah tu, ustazah yang publisher dalam IRAT dalam akademia. Sebab hadis ni bila yang saya buat tu pasal Ibnu Malik, antara ulama terawal lah yang menjadikan hadis ni sebagai hujah dalam kitab-kitab nahwu kan. Jadi cuma kita lihat kat situ Ibnu Malik ni dia hidup zaman kurun ke-7, 600. Dia dah lewat. Tu yang bila kita fikir balik kurun ke-7, sedangkan kurun masih ini Hijri ya. Hijri. Kurun pertama, kedua, ketiga tu nahwu dah start berkembang. Tapi kebanyakan mereka tak jadikan hadis sebagai hujah utama. Betul. Tu yang jadi perbahasan tu yang tengok ustazah pun banyak baca tentang apa ni ulama-ulama ni ulama-ulama nahwu ni. So bila kita fikir kurun pertama, kedua, ketiga, keempat ni mereka banyak ambil daripada Quran, qiraat, syair kan. Tapi hadis ni kurang. Adalah timbul perbahasan yang antara kenapa ulama nahwu tak jadikan hujah, kerana penulisan belum sampai matang lah, tahap matangnya. Satu. Tu antara ni ada yang keduanya pula mereka menganggap hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang bukan Arab, banyakkannya ajam. Dan kita maklum bahawasanya Sunan Sittah itu 4 orang ni bukan Arab, 2 orang saja Arab. Jadi ini memberi satu tamparan hebat kepada orang Arab, terutama orang Arab yang kurun yang ketiga di Basrah itu. Mereka yang terlalu syadid untuk mengambil hukum hakam. Justru banyak rawi yang menolak tentang pengambilan hadis Nabawi daripada perawian ajam ini untuk dijadikan hujah nahwiyah ataupun ihtijaj al-lughawi fi nahwi. Satu. Yang kedua, pada waktu itu yang kita belajar sebelum ni, bahawasanya banyak orang-orang ajam yang datang ke Basrah pada ketika itu disebabkan Basrah itu terletak di tepi pantai, di sebuah pelabuhan yang terkenal dan sibuk, dan mereka daripada India, daripada Greek, banyak dia punya sumber-sumber itu daripada Parsi datang mengalir ke Basrah itu. Hasil daripada itu disebabkan dia pusat ekonomi, pusat pemerintahan pada ketika itu. Maka sebelum Baghdad ya, dan sesudah kerajaan Baghdadiyah pun juga perkembangan itu berterusan, bahawasanya pencampuran antara ajam dengan Arab itu ketara, sehingga kan tak silap ustazah Putra Ziyad atau bahawasanya ibunya adalah bukan Arab, ibunya adalah Roman. Maknanya ada di kalangan para pembesar pada ketika itu berkahwin dengan wanita yang bukan Arab dan melahirkan anak yang tidak fasih dalam berbahasa Arab. Justru itu banyak kesalahan-kesalahan nahwu yang berlaku pada ketika itu. Dan sebabkan itulah maka mereka terlalu berhati-hati. Para bulagha ini berhati-hati untuk mengambil ihtijaj, asas atau kaedah, principles untuk menjadikan nahwu sebagai undang-undang dalam kaedah nahwu. Antaranya hadis Nabawi yang diriwayatkan oleh
orang yang bukan Arab ataupun Ajam itu dipertikaikan. Sehinggalah benda ni berterusan lah. Kalau sekiranya lepas zaman Khulafa' Rashidin kan, lepas ketiadaan Ali pada 41, Ali kan meninggal pada 41 tahun 41 Hijriyah, tahun 41 Hijriyah yang pertama. Sebab dia kira kalau dalam AD kira 661. Di convert dia akan jadi 41. 661 AD tu. Jadi bila daripada situ nak pergi ke kurun yang ke-7 Hijri itu lama tu. Maknanya berapa kurun itu berlaku perbahasan terhadap penggunaan hadis. Dari sudut ulama hadis tu, macam Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Sittah, tu berlaku zaman bila tu? Kan Bukhari lebih kurang 200. Bukhari 200. Kalau ikut dari sudut timeline, 150 adalah Ibn Ishaq. Ibn Ishaq mengeluarkan kitab Sirah Nabawiyah. Ibn Ishaq itulah kitab sejarah Islam pertama, yang mana Ibn Ishaq mengumpulkan daripada kisah-kisah Al-Maghazi yang dikumpulkan oleh tabi' sebelum itu. Contohnya sebagai daripada Abban bin Uthman Affan, yang mana dia mengumpulkan kisah-kisah perang yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi daripada catatan dalam artikel Ustazah terbit kat London, The Origin of Arabs itu ada Ustazah sebut benda ni lebih dari 2 muka surat. Siapa yang antara diambil oleh Abu Ishaq Al-Hadrami untuk letakkan dalam Sirah Nabawiyah. Lepas Sirah Nabawiyah ini barulah ada kitab hadis itu, perkembangan hadis. Kalau 150 Hijri, Norhan, bermakna kurun yang kedua Hijrah. Petang kurun yang kedua Hijrah. Imam Syafi'i 150 Hijrah. 150 Hijrah. Maknanya dia serentak. Dia serentak. Cuba tengok dia punya tu. Abu Hanifah 80. 80. 80 wafat 150. 150 wafat, Imam Syafi'i lahir. Maknanya dia yang ketiga. Dia yang ketiga. Imam Malik kedua. Imam Malik kedua. Pertama Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Masa yang sama Imam Syafi'i. Dia dekat-dekat Syafi'i dengan. Sebab Imam Syafi'i pernah berguru dengan Imam Malik kat Madinah tu. Dan Imam Malik ada krisis dengan Ibn Ishaq. Ya. Betul. Dan Imam Malik juga antara pakar hadis zaman tu kan. Yes, betul. Ya. Dan hujung tu baru Imam Ahmad Hanbal. 200 lebih. Jadi sekarang ini Imam Syafi'i adalah yang ketiga, dan Bukhari itu tahun tak silap Ustazah 200 Hijri, lebih kurang time tu. Jadi sekarang ni maknanya pergolakan itu berlaku di zaman Imam Syafi'i juga. Pergolakan untuk mengambil hujjah sebagai ihtijajun lughawi fi nahw al-arabi itu. Tetapi disebabkan Imam Syafi'i itu dibincangkan dia adalah pakar mazhab arba'ah dari sudut hukum fiqh, maka ulama-ulama tidak menyebut tentang pandangan dia terhadap ihtijajul lughawi ini. Sebab benda ini ditasnifkan, dibahagi-bahagikan sesudah itu oleh ulama-ulama yang datang sesudah Imam Malik dan sebagainya. Nampak tak? Sebagai contohnya, si Bawi tak tahu dia pun Raisul Madrasah Basriyah. Dia tak tahu siapa yang menamakan dia. Ulama kemudian. Ya, itu dia punya konsep manhaj dirasah. Maksudnya seolah kita boleh sebut mazahib fiqhiyah yang 4 tu, hujung kurun pertama, kurun kedua lah yang banyaknya. Kurun kedua kembang dan lengkap kat situ. Dia punya mazahib fiqhiyah. Kemudian kurun ketiga ke atas ni baru nak untuk hadis pula. Sebenarnya untuk hadis, untuk lughah, nahwu, sebab kita kena maklum bahawasanya Quran itu ditulis oleh qurra. Qurra yang membincangkan tentang Quran itu, dan qurra ini kebanyakan jadi nahwiyah. Jadi juga pakar bahasa juga. Pakar bahasa.
yang datang hadis itu, yang datang fiqh itu apabila mazhab membincangkan tentang masalah hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran itu. Tetapi sebelum didatangkan Al-Quran dalam bentuk hakam yang komplit, qurra tu telah berusaha sedaya upaya untuk membetulkan pembacaan tu. Pembacaan dari dalam Quran itu. Adakah pembacaan, sebab dalam nahwu Arab ni kalau benda ni baca dhammah kemudian dibaca fathah, tetapi tidak salah dari sudut pengertian, boleh diterima. Kadang-kadang dikira syaz hukum hakam yang begitu. Dan pengambilan hukum mazahib arba'ah ini dalam fiqhiyah ini akan berpandukan kepada pembacaan Quran itu tadi. Kena ingat, dalam kata yang lain, Ustazah boleh menyebut bahawasanya mazahib arba'ah itu, hukum hakam yang diistinbatkan itu mestilah selari dengan kaedah nahwu itu. Dia bukan mazahib arba'ah dulu. Dia mesti selari sebab sesudah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu dikumpulkan, ditulis balik oleh Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, dia telah melantik tak silap saya 12 orang, 12 ataupun 14 orang, dia punya komiti ahli jawatan kuasa untuk menilai balik mashaf-mashaf yang dikumpulkan. Di antara mashaf yang dikumpulkan itu, dia ambil satu saja, iaitu mashaf Hafsah. Sebab itu dipanggil mashaf Hafsah. Rasam Utsmani mashaf Hafsah. Ya. Kemudian adakah hak lain tu tak betul? Hak lain betul, tapi dia tidak mahu ada pengulangan ataupun kucak kacir dalam menentukan hukum penulisan Quran itu. Kemudian apabila dipersetujui untuk mengambil hukum daripada Quran, tulisan mushaf yang ada di tangan Hafsah itu, maka Uthman Affan tanya komiti dia tadi, kita nak tulis dalam bahasa dalam uslub, dalam lahjah apa? Maka mereka membuat keputusan kita tulis dalam lahjah Quraisy. Kerana Rasulullah SAW itu berbangsa Quraisy. Daripada sini kita maklum bahawa rupanya Quran, bahasa Arab ni banyak lahjah. Banyak lahjah. Adakah bahasa Arab tu waktu tu je, waktu zaman Rasulullah ataupun jahili sebelum lahir Rasulullah tu sikit je? Tidak. 2 kurun sebelum Rasul? Tidak. Bahasa dia memerlukan ancestors dia, ataupun dia punya asal usul tok nenek dia. Qiraat Sab'ah. Qiraat Sab'ah itu daripada Datang selepas kan? Lepas itu belum lagi bab itu. Ini yang ramai keliru ni.